kena jadi bodoh-bodoh depan suami kalau nak pikat lelaki. Lebih kurang macam tu lah. Dan perkara ini telah juga mendapat perhatian dan juga update status daripada seorang lagi rakyat Malaysia kita yang kita kenal sebagai bekas calon SPM Cemerlang 17A zaman dulu lah, iaitu Dr. Amalina Bakri yang kini bertugas sebagai doktor pakar lah di luar negara. Yang dia menyatakan, ibu saya tidak mengajar saya untuk menjadi perempuan yang bodoh semata-mata untuk pikat lelaki. Pertamanya, kita kena faham betul-betul sebagai figura dan sebagai orang yang dikenali dan sebagainya, perkara ini tentunya akan menjadi satu perhatian yang begitu meluas lah. Yang keduanya, kita kena faham tentang istilah bodoh-bodoh yang dimaksudkan oleh Profesor Dr. Muhayya itu bukanlah membawa maksud kita kena jadi bodoh, dungu, ataupun dalam bahasa mudah orang muda hari ni jadi bodoh secara total. Macam itulah yang dimaksudkan oleh Profesor Dr. Muhayya. Secara mudahnya dia menggunakan logat bahasa yang lama. Macam kita orang Melayu kan, buat mi bodoh-bodoh. Bukan mi bodoh-bodoh tu maknanya mi tu bodoh. Kalau dalam bahasa Kelantan maknanya mi yang kosong, yang tak ada lauk, tak ada sayur, mi je, semata-mata mi je. Itu kita panggil mi bodoh lah. Jadi bunyi macam kasar tapi ada maksud yang lain. Jadi sama juga seperti mana Profesor Dr. Muhayya bila dia sebut perempuan terutamanya yang high profile kena jadi bodoh-bodoh depan suami. Itu bukan membawa maksud yang kena jadi bodoh secara total, blok otak tu daripada berfikir depan suami. Yang ni totally pemahaman yang salah lah. Apa yang dimaksud oleh Profesor Dr. Muhayya, istilah bodoh-bodoh tersebut ialah menjadi low profile depan suami. Sebab kalau kita tengok rata-rata yang hidup pada waktu sekarang ni, perempuan kebanyakannya dah achieve high level kan. Suami mungkin tukang repair kereta je, tapi isteri doktor pakar, gaji berpuluh-puluh ribu dah. Jadi ini situasi yang banyak berlaku pada hari ini. Dan perkara ini adalah perkara yang kalau kita tengok daripada sudut sirah pernah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anhu, iaitu perempuan pertama yang dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, Khadijah adalah seorang saudagar perempuan yang hebat. Kehebatannya itu setaraf dengan saudagar-saudagar lelaki. Tapi bila berkahwin dengan Rasulullah, profil yang hebatnya itu cuma ditonjolkan di luar. Tapi bila balik di rumah, dia begitu menghormati Nabi. Walaupun apa yang Nabi cakap tu benda yang Khadijah sendiri dah tahu, sebab dia sendiri pun high profile dekat luar, dia ada banyak, dia reti macam-macam benda. Tapi depan Rasulullah dia merendah diri, merendahkan suaranya dan merendahkan peribadinya, merendahkan percakapannya, mengiyakan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Dan sebenarnya inilah sunnah yang dah lama ditinggalkan kan. Sebab pada hari ini kalau kita tengok rata-rata adalah rumah tangga yang okey, ada rumah tangga yang tak okey. Dan kadang-kadang berlaku perceraian dengan disebabkan perempuan terlalu tunjuk ego dia yang begitu tinggi pada suami. Yang ni saya tak nak bidas lebih-lebih lah. Cumanya saya nak tekankan dekat sini, memang ada yang boleh bekerjasama, tapi memang ada yang kuat melawan betul-betul, dia lawan betul-betul kan. Akhirnya berlaku perceraian dan sebagainya. Dan inilah yang kita nak elakkan. Jadi apa yang Profesor Dr. Muhayya tekankan itu ialah tentang keseimbangan dalam rumah tangga. Biasanya sepatutnya suami yang atas, perempuan yang bawah. Tapi macam mana kalau perkahwinan itu berlaku pada isteri yang level dia tinggi, suami yang level dia bawah, maka isteri itu dia kena samakan supaya berlaku keharmonian. Dan ini yang telah dibuat oleh Khadijah radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sendiri ketika mana kewafatan ataupun meninggalnya Khadijah pada usia perkahwinan yang masih terlalu muda, sebelum hijrah ke Madinah lagi, Nabi sangat bersedih dengan kematian Khadijah. Nabi sangat rindukan Khadijah walaupun berada di Madinah, hatta di akhir hayat Nabi itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muhayya itu saya nak simpulkan teruslah. Pertamanya ada contoh pada Khadijah, iaitu Ummahatul Mukminin yang paling utama sekali. Tetapi kalau anda kata berlaku salah dalam rumah tangga, macam suami buat salah dan sebagainya, isteri kena tegur. Jadi insya-Allah sedikit perkongsian ini, sedikit kita kata penjelasan semulalah kepada netizen-netizen yang mungkin tak faham istilah bodoh-bodoh yang diperkatakan oleh Profesor Dr. Muhayya. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan yang baik. Sekian daripada saya cuma niat nak berkongsi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.